Segamat soalan nombor 1, harap mendapat Menteri membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua Kementerian Pertahanan, pertamanya saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Segamat di atas soalan yang dikemukakan berhubung dengan kebajikan veteran Angkatan Tentera yang berpencen dan tidak berpencen. Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, iaitu JEF ATM, sentiasa berusaha untuk memastikan kebajikan warga veteran ATM sama ada berpencen atau tidak berpencen sentiasa terpelihara. Oleh demikian, khususnya di Kementerian Pertahanan, kita memberikan beberapa garis sama ada dari segi bantuan kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan anak-anak dan juga veteran itu sendiri, dan juga kita berusaha untuk memperkasakan ekonomi veteran itu sendiri. Melalui pelan kebajikan kita, kita melihat kepada anggota yang berpencen dan tidak berpencen, khususnya yang berada di bawah paras garis kemiskinan. Sebab itu kalau kita melihat bantuan secara hidup, di mana Kementerian Pertahanan melalui JEF telah memperuntukkan sebanyak RM300 sebulan kepada anggota sama ada berpencen tidak berpencen. Setakat ini 18,786 orang dengan jumlah yang dibelanjakan adalah sebanyak RM67.6 juta. Kita juga menyediakan sumbangan khairat kepada anggota dan juga tanggungan yang bernilai RM3,000 bagi veteran dan RM1,500 bagi keluarga. Dan setakat ini kita telah membelanjakan sebanyak RM455,000. Bagi aspek kesihatan, Kementerian telah memperuntukkan sebanyak RM103 juta bagi tujuan rawatan dan juga ubat-ubatan serta alat-alat yang terkait dengan perubatan. Bagi aspek perumahan juga ada 3 inisiatif kita. Pertama adalah pembinaan rumah baru sebanyak 40 buah rumah, 170 bagi pembaikan dan juga 1 anggota 1 rumah, di mana kita memperuntukkan dari segi pembinaan rumah sasa ini 15% diperuntukkan kepada anggota veteran. Dari segi pendidikan, kita memperuntukkan bantuan pendidikan kepada di peringkat rendah dan juga sekolah menengah sebanyak RM557,000. Dan kita juga menyediakan bantuan RM1,000 bagi di peringkat diploma dan RM1,500 kepada anggota veteran kepada di peringkat ijazah. Itu antara perkara-perkara yang inisiatif yang kita kemukakan. Dan yang terakhir, di samping itu, seperti mana yang diumumkan dalam bajet 2024, di mana kerajaan telah memutuskan supaya anggota ATM, veteran, berpencen dan tidak berpencen diberikan bantuan khas sebanyak RM1,000 yang melibatkan tambahan peruntukan sebanyak RM213 juta. Itu saja jawapan saya. Yang Berhormat, soalan tambahan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya ni, baru-baru ini Persatuan Veteran Segamat yang diketuai oleh Kapten Bersara Tuan Ismail telah membuat kunjungan dan juga menyampaikan beberapa isu yang perlu dibangkitkan. Antaranya adalah dan juga seperti yang dinyatakan oleh Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, Dato' Syahrudin Omar, 93% daripada pesara tentera hanya menerima pensyen pada kadar 50%, iaitu 10% lebih rendah berbanding pesara perkhidmatan awam yang lain. Terdapat jurang perbezaan kadar bayaran pensyen bagi pesara tentera sebelum dan selepas 2013 adalah antara 59.30%. Contohnya pesara yang bersara sebelum 2013 dan juga sekarang adalah sangat berbeza. Dan ada 2 soalan. Pertama adalah apakah strategi monitori yang akan dilaksanakan oleh kementerian untuk memperkukuhkan kedudukan kewangan jangka panjang yang boleh dimanfaatkan untuk melaksanakan kadar pensyen seragam bagi pesara tentera sejajar dengan pembatalan kuat kuasa Seksyen 3 dan 7 Akta Penyelarasan Pensyen Pindaan 2013 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada Jun yang lalu. Kedua, bagaimanakah Mampan 25 yang direncanakan oleh LTAT dapat diwujudkan alternatif kewangan yang boleh disalurkan untuk pelaksanaan kenaikan kadar pensyen tahunan, khususnya pensyen bagi pesara tentera yang bersara sebelum tahun 2013. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Segamat di atas soalan tambahan itu.
Seperti mana kita tahu, antara isu yang agak panjang dibicarakan adalah isu pencen yang terkait dengan tahun 2013, kerana penyelarasan mungkin terkait juga dengan jumlah pencen yang diterima oleh anggota veteran. Tapi seperti mana yang saya sendiri sebelum ni dah maklumkan kepada Dewan, dalam isu pencen 2013 itu, sebahagian daripada anggota veteran itu telah membawa kes pencen ini, penyaluran pencen ini ke mahkamah. Jadi sebab itu kalau kita di Kementerian Pertahanan, kita tak nafikan bahawa kita secara dasarnya menyerahkan kepada keputusan dari peringkat mahkamah itu, dan kerajaan memang mengambil tanggungjawab itu. Adapun sedemikian, seperti mana yang disebut tentang strategi kita, bagaimana kita mahu menyelesaikan isu anggota kita sama ada berpencen tak berpencen, ada dua perkara. Pertama adalah bantuan sara hidup seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi kita lihat kepada garis kemiskinan itu, semua sama ada berpencen tak berpencen, garis kemiskinan itu adalah menjadi teras kita. Jadi di bawah garis kemiskinan itu kita tetap akan membantu melalui bantuan sara hidup. Yang kedua adalah kita melihat untuk jangka masa panjang adalah bagaimana kita menyusun kerjaya kedua veteran ini. Kerana kita tahu veteran akan terus, setiap tahun ada 5,000, sekitar 5,000 veteran akan ada. Jadi menyusun kerjaya kedua adalah satu persoalan yang cukup penting bagi kita. Kerana dengan cara ini sahaja kita dapat mengeluarkan mereka daripada apa yang kita sebut sebagai garis kemiskinan itu. Itu saja jawapan saya. Silakan Yang Berhormat Ketua